Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, siri yang ke-124. Mudah-mudahan adanya manfaat, adanya ibrah dan pengajaran yang kita beroleh insya-Allah. Ahlan-ahlan Azimah, Fatimah Samsuddin, Nur Ahmad Darus, di ruangan TikTok Sarimah Bahari, Zainilah Hamid Syafi'i dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Kita masih lagi berada pada hadis-hadis berkenaan tentang Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ni kita terlupa nak baca tadi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang pertama, muka surat 573. Al-Jumu'ah yuqalu bidhammil mim. Yang paling fasih adalah dibaca dengan mim berbaris depan. Kerana itu adalah cara Al-Quran menggunakan. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Wa iskaniha, boleh juga dibaca dengan mim mati, Jum'ah. Dan juga wa fathiha, boleh juga dibaca dengan Jum'ah, mim berbaris atas. Maka baca hadis 1988, baca berkenaan tentang mandi Jumaat. Terus. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kanan nasu yantabun. Kanan nas adalah manusia, yantabun pada baris terakhir, syarahnya Imam Nawawi menyebut ayyatunaha. Adalah manusia mendatangi Jumaat, min manazilihim, daripada rumah-rumah mereka, wa minal awali, dan daripada kawasan tinggi Madinah. Mereka datang daripada jauh. Untuk solat fardu, kebanyakan para sahabat akan tunaikan solat di perkampungan masing-masing, di masjid masing-masing. Tetapi untuk hari Jumaat, mereka akan datang ke Masjid Nabawi untuk solat di Masjid Nabi SAW. Bawa dia ke atas, panggil Kak Safi. Bawa sampai tengah tangga tu. Fayatuna, dan mereka datang fil aba'. Al-aba' apakah maksud al-aba' pada baris yang pertama? Aba' merupakan jamak kepada aba'ah, bermaksud pakaian-pakaian yang diperbuat daripada bulu. Maka para sahabat ni datang daripada jauh. Mereka berjalan kaki daripada jauh. Dan mereka datang pun pada waktu itu dengan memakai pakaian-pakaian yang diperbuat daripada bulu. Wa yusibuhumul ghubar, dan menimpa mereka dalam perjalanan untuk solat Jumaat al-ghubar, debu-debu. Fatakhruju minhumur rih, maka keluarlah daripada mereka ar-rih, bau-bau yang tidak elok dibau, bau-bau yang busuk kerana pakaian yang mereka pakai, perjalanan yang jauh yang mereka tempuh, dan pada waktu itu situasi, keadaan cuaca dan sebagainya. Maka fa'ata Rasulullah, pernah seorang lelaki datang kepada Nabi SAW daripada kalangan sahabat-sahabat yang datang jauh daripada Madinah. Wahwa indi, dan pada waktu itu orang tersebut di sisiku. Maka Nabi SAW bersabda, lau annakum tatahhartum liyaumikum hadha, kalaulah sekiranya kamu dapat mandi, bersuci untuk hari kamu hari ini, iaitu hari Jumaat. Maka Nabi menggalakkan untuk mandi hari Jumaat supaya tidak berbau badan dan pakaian ketika datang ke masjid untuk menunaikan solat fardu Jumaat.
Riwayat seterusnya 1959, maka diterangkan para sahabat pada ketika itu adalah orang yang kuat bekerja dan mereka tidak mempunyai hamba dan pelayan. Maka ketika mana mereka datang ke masjid, pakaian yang mereka pakai pada waktu itu berbau, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk mandi dan juga untuk membersihkan diri pada hari Jumaat. Terus, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala beliau berkata, kana nas adalah orang ramai, ahla amal pada waktu tersebut adalah mereka yang kuat bekerja. Walam takun lahum kufah, dan mereka tidak mempunyai sebarang khadam dan juga sebarang pelayan. Fakanu yakun lahum tafal, maka adalah pada sahabat pada waktu itu mereka mempunyai tafal, bau yang tidak enak, bau busuk. Faqila lahum, maka dikatakan kepada mereka, law irtasaltum yaumal jum'ah, kalaulah kamu dapat mandi pada hari Jumaat. Kerana mereka datang daripada jauh, berjalan kaki, memakai pakaian daripada bulu, pada waktu itu bekerja, maka Nabi minta dan pesan, suruh pada sahabat pada waktu itu untuk mandi ketika datang ke masjid untuk solat fardu Jumaat. 1960 masih lagi menceritakan tentang mandi untuk solat Jumaat, dan dalam hadis ini Nabi minta pada sahabat untuk memakai wangi-wangian bila datang untuk solat Jumaat. Terus, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jum'ah, mandi pada hari Jumaat, ala kulli muhtalam, adalah tanggungjawab setiap orang yang dewasa, setiap orang yang baligh. Wasiwakun, dan Nabi pesan untuk mereka bersugi, membersihkan gigi dan mulut. Wayamassu minat tib, dan hendaklah mereka memakai minat tib daripada wangi-wangian. Ma qadara alaih, apa yang mereka mampu. Illa anna Bukairan lam yadhkur Abdurrahman, kecuali Bukair tidak menyebut nama perawi Abdurrahman. Waqala fit tib, dan beliau menyebut berkenaan tentang minyak wangi tambahan dalam riwayat beliau, walau min tibil mar'ah, dan kalaulah dekat rumah tidak ada wangian kecuali wangian isteri, maka gunakanlah juga wangian isteri ketika nak datang solat Jumaat. Nabi menekankan untuk wangi tubuh badan, untuk bersih tubuh badan dengan mandi, untuk bersugi dan menggunakan wangian walaupun wangian isteri jika tidak ada wangian yang lain. Nak menekankan, nak menegaskan tentang penekanan wangian ketika hari Jumaat. 1961, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu dzakara qaulin Nabi, bahawa beliau pernah menyebut tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghusli, pada mandi pada hari Jumaat. Maka anak muridnya bernama Taus bertanya, aku telah berkata kepada Abdullah bin Abbas, wa yamassu tiban aw duhnan in kana inda ahli, adakah perlu untuk dia menggunakan wangian ataupun minyak rambut, in kana inda ahli, jika itu ada pada keluarganya. Maka Abdullah bin Abbas menyebut dalam riwayatnya la a'lamu, aku tidak mengetahui tentang itu. 1962. Terus, baca sampai habis. Terus 1963, Nabi SAW menegaskan bahawa pada hari Jumaat menjadi tanggungjawab setiap orang yang datang untuk mandi, untuk membersihkan diri ketika mana nak datang solat Jumaat. Terus,
Daripada Nabi SAW baginda bersabda, hakun menjadi tanggungjawab lillahi kepada Allah ala kulli muslim, ke atas setiap orang Islam, ayyagtasila fi kulli sab'ati ayyam, untuk mandi pada setiap 7 hari. Paling kurang dalam seminggu mesti mandi pada hari Jumaat. Ra'sah wa jasadah, membasuh rambut, kepala dan tubuh badan dia. Ini paling kurang. Nabi tegaskan untuk datang Jumaat, mestilah pada waktu itu membersihkan diri dan mandi. Ini semua hadis-hadis yang menekankan tentang Nabi mengambil berat untuk mandi pada hari Jumaat, kerana para sahabat akan berkumpul di Masjid Nabawi daripada sekitar Madinah berbanding pada hari biasa. Kebanyakan mereka solat di kampung dan juga di tempat mereka. Daripada sini juga diambil qiyas bahawa setiap kali adanya perhimpunan dan mengumpulkan ramai orang, maka lagi-lagilah ditekankan untuk menjaga kebersihan diri, mandi, untuk memakai wangian dan seumpamanya. Terus 1964. Maka di sini nak menegaskan tentang datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Datang awal ke masjid. Maka kita telah baca pada riwayat 1958. Maka para sahabat mereka datang daripada ceruk-ceruk, daripada jauh, daripada sekitar Madinah, daripada penjuru Madinah untuk datang ke Masjid Nabawi untuk solat Jumaat bersama dengan Nabi. Maka sebab itu ada sebahagian para sahabat mereka datang daripada subuh, daripada lepas subuh untuk datang ke Masjid Nabawi untuk persediaan solat Jumaat. Maka di sini ditekankan tentang kelebihan orang yang datang awal untuk solat Jumaat, seumpama melakukan korban unta, lembu dan seterusnya. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man yaghtasala yaumal jum'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumaat, ghuslal janabah, umpama mandi wajib. Ghuslal janabah, kata Imam Nawawi pada baris yang keempat daripada bawah, tawdihul murad. Apakah maksud mandi solat Jumaat seperti mandi wajib? Maksudnya adalah maknahu ghuslan ka ghuslil janabah fi sifati. Dia mandi pada waktu itu bersungguh-sungguh dengan teliti, sebagaimana orang yang mandi wajib menyampaikan air pada seluruh anggota tubuh badan. Maka sabda Nabi, maka barang siapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi hadas besar, thumma raha, kemudian bergerak ke masjid, faka'annama qarraba badanah, maka seolah-olah seseorang yang memberikan korban seekor unta. Wa man raha, dan barang siapa yang keluar untuk menunaikan solat Jumaat fi sa'ati tsaniyah, pada bahagian waktu yang kedua, faka'annama qarraba bakarah, seumpama seseorang yang menyembelih, memberikan korban seekor lembu. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah, dan barang siapa yang keluar menunaikan Jumaat pada bahagian waktu yang ketiga, faka'annama, seolah-olah seseorang yang memberikan korban seekor kambing akran bertanduk. Wa man raha, dan barang siapa yang keluar pada waktu yang keempat untuk solat Jumaat, faka'annama, seolah-olah qarraba, seseorang yang memberikan korban dajajatan seekor ayam. Wa man raha, dan barang siapa yang keluar pada waktu yang kelima, faka'annama, seolah-olah qarraba, seseorang yang memberikan korban baidatan, sebiji telur. Fa idza kharajal imam, apabila telah keluarnya imam, hadaratil malaikah, malaikat akan hadir di sisi imam, berhampiran dengan imam, yastami'una zikr, dan mereka akan mendengar zikr, bermaksud khutbah. Mereka akan mendengar khutbah dan mereka tidak lagi mencatat siapa yang datang, siapa yang hadir, pahala apa yang dapat, tidak lagi. Hanya sampai imam keluar untuk khutbah, maka mereka akan berhenti mencatat ganjaran dan pahala untuk orang yang datang menunaikan Jumaat. Maka rugi. Pada waktu itu tak dapat pahala tambahan bagi orang yang hanya datang setelah imam memulakan khutbah. Baris yang pertama, muka surat 576, kata Imam Nawawi, wa madhhabu Syafi'i wa jamaahiru ashabi. Maksud waktu yang pertama sampailah waktu yang kelima. Di sisi mazhab Syafi'i adalah
istihbabut tabkir ilaiha awalan nahar. Bergerak awal menuju ke masjid bermula daripada awal pagi. Maksudnya daripada awal pagi sehinggalah masuknya waktu zuhur. Maka sepanjang tempoh tersebut jika dibahagi kepada 5 waktu, maka waktu yang pertama siapa yang bergerak awal, maka dia akan mendapat pahala korban unta. Dan di negara kita sukar sebab masing-masing sibuk dengan tugasan. Tapi kalaulah kita ke Mekah dan Madinah, maka orang daripada sebelum subuh ada yang dah pergi masjid dan akan duduk di situ sampailah Jumaat. Ada orang selepas subuh jam 9, bahagian dalam masjid akan telah mula penuh. Lagi-lagi pada bulan Ramadan, pada musim haji. Maka sebab itu dalam mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i menyebut maksud daripada 5 waktu orang yang bergerak ke masjid adalah bermula daripada seawal pagi. Daripada awal pagi. Daripada subuh, daripada awal pagi. Lalu dibahagikan waktu tersebut kepada 5 bahagian. Orang yang datang pada bahagian pertama seolah-olah orang yang mengorbankan unta. Orang yang datang pada bahagian kedua seolah-olah lembu. Dan begitulah seterusnya. Kemudian dalam hadis Sahih Muslim hanya disebut sampai telur sahaja, telur ayam. Namun kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i ada penambahan yang keenam dan seterusnya. Maka itu dalam riwayat An-Nasa'i. Terus sebab itu lihat pada baris yang kedua, 4, 6, 7. Imam Nawawi tegaskan lagi sekali, waqtalafa ashabuna, dan telah berbeza pendapat. Adakah perkiraan orang yang pergi awal ke masjid ini bermula daripada subuh ataupun daripada terbitnya matahari? Wal asah, dan yang sahihnya adalah bermula daripada subuh. Orang yang pergi ke masjid dan kemudian pergi dengan niat Jumaat bermula daripada subuh dah dapat dah pahala tersebut. Terus baca riwayat 1965. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, mengkhabarkan, sesungguhnya Nabi SAW bersabda. Hadis ini nak menegaskan untuk mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang boleh mensia-siakan pahala Jumaat, yang boleh mensia-siakan amalan Jumaat. Antaranya adalah menyuruh orang berdiam dengan berkata-kata. Maka sebab itu Abu Hurairah mengkhabarkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika", apabila kamu berkata-kata kepada teman kamu, ansit, untuk diam, yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, wal imamu yaktub, dan imam sedang menyampaikan khutbah, faqad laghauta, maka kamu telah melakukan perkara yang mensia-siakan amalan dan pahala. Maka daripada sini kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada bawah baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 11. Maka daripada sini kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang baru kita baca tadi, al-hathu ala tabkir, galakan untuk bersegera pergi awal ke masjid. Hanya seminggu sekali pada hari Jumaat. Maka bila habis tugasan kita, kita cuba pergilah seawal mungkin untuk yang lelaki, untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Wa anna maratiban nas fil fadilah, yang kedua, kelebihan yang seseorang itu akan dapat bergantung berapa awal yang dia boleh segera datang ke masjid pada hari Jumaat. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, pada baris yang pada baris yang terakhir, kata Imam Nawawi rahimahullah, apakah maksud faqad laghauta, telah melakukan perkataan, ucapan perkara yang sia-sia? Kata Imam Nawawi, maksud daripada laghauta adalah al-kalamul mulgha, ucapan yang sia-sia, as-saqid, al-batilul mardud, yang batil, yang salah, dan juga yang ditolak. Walaupun pada waktu itu niat dia baik, niatnya adalah untuk menegur orang untuk diam, maka tetap tidak boleh, tidak digalakkan ketika imam telah mula khutbah. Sebab pada waktu itu adalah diam dan memberi perhatian.
Wakila maksudnya adalah maknahu qultu ghaira sawab, perbuatannya itu adalah tak betul, adalah salah. Wakila pandangan yang ketiga, maksud laghauta adalah takallamta bima la yanbaghi, bercakap benda yang tak sepatutnya walaupun untuk menegur orang untuk diam. Maka di sini kata Imam Nawawi, fa fil hadis, daripada hadis ini terdapat an-nahyu an jami'i anwa'il kalam halal khutbah, larangan daripada semua jenis perkara dan ucapan sewaktu imam berkhutbah. Wa nabbaha bihadza ala ma siwah, maka ini adalah peringatan kalaulah nak menyuruh orang untuk diam yang merupakan amar ma'ruf itu pun tak boleh, maka apatah lagi perkara lain yang sia-sia. Zaman kita orang tak bercakap, main handphone, main gadget dan juga pada waktu itu melakukan perkara yang lain, itu semua akan mensia-siakan pahala Jumaat dan juga pahala beribadah pada hari Jumaat. Baris yang kedua, wa innama tariqu idza arada nahya ghairi, dan cara untuk menegur orang lain daripada diam ketika untuk diam daripada berkata-kata, ay yushira ilaihi bisukut, cukuplah dengan isyarat untuk dia diam. In fahimah, jika dia boleh faham. Dan fa in ta'azzara fahmuh, kalaulah dia tak faham, maka pada waktu itu dibenarkan untuk berkata yang sangat-sangat ringkas. Namun tidaklah digalakkan untuk berkata-kata sewaktu imam berkhutbah, kata Imam Nawawi. Terus riwayat seterusnya, dua hadis tu baca sampai habis, lebih kurang sama. Bimislihi, riwayat yang lebih kurang sama seperti sebelum ni. 1967 baca. Riwayat yang lebih kurang sama, mislahu ghaira 1968. Ini pun lebih kurang sama, cuma pada riwayat 1968 perkataan yang Abu Hurairah gunakan adalah laghita. Kebiasaannya laghauta, cuma Abu Hurairah kadang-kala menyebut perkataan laghita. Maka para ulama menerangkan laghita ataupun laghauta, kedua-duanya adalah maksud yang sama. Cumanya dalam bahasa Abu Hurairah, laghita pada waktu itu memberi maksud laghauta. Terus baca sampai habis. Maka Abu Hurairah menyebut, apabila salah seorang daripada kamu berkata kepada temannya, ansit, diam, yaumal jum'ah, pada hari Jumaat, wal imamu yaktub, dalam keadaan imam sedang berkhutbah, faqad laghita, maka apakah maksud laghita? Maka berkata Abu Zinad, ianya adalah bahasa Abu Hurairah, dan laghita bermaksud laghauta, telah melakukan perkataan dan perkara yang mensia-siakan pahala Jumaat, dan pada waktu itu mensia-siakan amalan Jumaat. Apakah hukum bercakap ketika mana berkhutbah? Adakah haram ataupun makruh? Kalaulah makruh, adakah makruh tahrimi ataupun tanzihi? Kata Imam Nawawi pada muka surat yang 577, baris yang ketiga, waqtalafal ulama. Para ulama berbeza pendapat tentang hukum berkata-kata. Hal huwa haram, adakah ianya haram ataupun makruh tanzihi? Dan itu adalah kedua-dua pendapat bagi Imam Syafi'i. Berkata Qadhi Iyad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan majoriti para ulama menyebut yajibul insatu lil khutbah. Waktu khutbah wajib untuk diam. Dinukilkan daripada sebahagian para ulama seperti An-Nakhai dan Sya'bi, annahu la yajib, tidak wajib untuk diam idza tala fiha al-Quran. Apabila waktu khutbah dia membaca Al-Quran, maka tak ada masalah untuk membaca Al-Quran ketika mana khutbah. Waqtalafu idza lam yasma' al-imam. Ada juga perbezaan pendapat ulama bagi orang yang waktu khutbah dia tak dengar suara. Mungkin mic rosak, speaker tak sampai, dia tak dengar apa-apa. Adakah dia tetap kena diam ataupun pada waktu itu tidak wajib?
Maka di situ pun ada perbezaan pendapat. Faqala al-jumhur, majoriti para ulama sebut walaupun dia tak dengar suara imam, yalzamuh, dia tetap lazim dan mesti kena diam. Dan ada mengatakan pada waktu itu tidak wajib untuk diam kalaulah tidak mendengar suara imam yang menyampaikan khutbah. Terus baca riwayat seterusnya. Riwayat seterusnya nak menerangkan kepada kita bahawa dalam Jumaat, pada hari Jumaat, ada satu waktu yang mana doa adalah mustajab. Dan dalam riwayat yang lain menyebut bahawa ada 12 pandangan bilakah waktu tersebut. Cuma dua yang merupakan riwayat yang kuat, hadis yang kuat, ada mengatakan waktu khutbah sampailah habis salat, dan ada waktu yang mengatakan selepas daripada asar hingga maghrib, itulah waktu doa yang mustajab. 1969 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah, telah menyebut tentang hari Jumaat. Faqala, maka baginda bersabda, fihi, pada hari Jumaat, sa'atun, ada satu waktu, la yuwafiquha, tidaklah menepati waktu tersebut, abdun muslimun, seorang hamba Islam, wa huwa yusalli di sini bermaksud yad'u, dalam keadaan dia berdoa, meminta kepada Allah, yas'alullaha syai'an, meminta kepada Allah sesuatu pada waktu tersebut, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah pasti akan berikan kepadanya. Zada Qutaibah menambah dalam periwayatannya, wa asyara biyadihi yuqalliluha, beliau mengisyaratkan dengan tangan dia bahawa waktu tersebut adalah sedikit, waktu tersebut adalah pendek. Maka pada hari Jumaat ada waktu mustajab yang kalaulah bertembung dengan waktu tersebut seseorang yang sedang berdoa, Allah kabulkan permintaan dan doanya. Terima kasih banyak-banyak Ana beri gift, moga Allah balas. Begitu juga Encik Fuza dan juga yang lain, moga Allah balas dengan sebaik kebaikan dan ganjaran. Terus baca 1970. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, qala Abul Qasim, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jumu'ati la sa'ah, sesungguhnya pada hari Jumaat adanya satu waktu dan tempoh, la yuwafiquha, tidaklah menepati waktu tersebut, muslimun, seorang Islam, qaimun yusalli, dalam keadaan berdiri, yusalli, berdoa, yas'alullaha, meminta kepada Allah khairan, sesuatu yang baik, illa atahu iyyah, kecuali Allah pasti akan memberikan kepadanya. Lalu apakah maksud qaim? Qaim maksudnya berdiri, terjemahan biasa. Kata Imam Nawawi, qaimun pada baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah, ay mulazimun wa muwazibun, orang yang terus menerus pada waktu itu berdoa. Maka bila seseorang itu terus menerus melazimi berdoa pada hari Jumaat, dan dia bertemu dengan waktu tersebut, dan dia minta benda yang baik, bukan benda yang Allah tak suka, maka Allah pasti akan kurniakan kepadanya. Terus riwayat seterusnya, dua riwayat ni baca sampai habis sebab lebih kurang sama. Terus Bimisli, riwayat yang lebih kurang sama kedua-dua riwayat ini. 1973 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala masih lagi menceritakan tentang waktu yang mustajab ketika pada hari Jumaat. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna fil jum'ah, sesungguhnya pada hari Jumaat, la sa'atan, adanya satu tempoh waktu, la yuwafiquha, tidaklah menepati waktu tersebut, muslimun, seorang Islam, yas'alullaha, meminta kepada Allah, fiha, pada waktu tersebut, khairah, perkara yang baik, illa a'tahu, kecuali Allah pasti akan kurniakan kepadanya. Qala, berkata perawi, wahiya sa'atun khafifatun, dan ianya adalah satu waktu yang singkat, ianya adalah waktu yang pendek,
yang seseorang itu disembunyikan waktu tersebut, kata para ulama, supaya pada hari Jumaat manusia, orang Islam, orang beriman, dia terus menerus beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang hari Jumaat, sepanjang tempoh tersebut. Maka sebab itu disembunyikan waktu tersebut. 1978, 74, lebih kurang sama baca. Riwayat ini lebih kurang sama, cuma tidak disebutkan wahya sa'atun khafifah, yang mana ianya adalah waktu yang ringkas. Tidak ada dalam riwayat 1974. Terus? Terus? Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma telah bertanya kepada Abu Burdah bin Abu Musa al-Ash'ari, anak kepada Abu Musa, "Asami'ta abaka, adakah kamu pernah mendengar ayah kamu menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni, berkenaan sa'atil Jumaah, satu waktu yang mustajab doa pada hari Jumaat?" Maka apakah waktu tersebut? Maka Imam Muslim kongsikan salah satu daripada berbelas riwayat tentang bilakah waktu mustajab doa tersebut. Dan inilah yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawa waktunya adalah daripada imam mula khutbah sehinggalah selesai solat. Itu adalah waktu doa mustajab. Daripada imam mula khutbah sampailah selesai solat Jumaat. Maka berkata Abu Burdah, "Na'am, ya, aku pernah mendengar. Aku telah mendengar ayahku berkata, sami'tu, ayahku menyebut bahawa beliau telah mendengar Nabi SAW bersabda, hiya, waktu mustajab tersebut adalah ma baina, di antara an yajlisal imam, duduknya imam." Duduknya imam di sini bermaksud imam memulakan khutbah. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebentar, mana tadi? Mana catatan Imam Nawawi tadi? Sebentar. Okey. Pada muka surat 577, baris yang kedua, 4, 6 daripada bawah. 7 daripada bawah. Maka Imam Nawawi menukilkan, ikhtalafas salafu fi waqti hadhi sa'ah. Bilakah waktu mustajab doa pada hari Jumaat? Para ulama berbeza pendapat. Faqala ba'duhum, maka sebahagian berkata, hiya min ba'dil asri ilal ghurub. Pandangan pertama menyebut daripada asar sampailah maghrib. Dan qalu wa makna yusalli yad'u wa makna qa'imun mulazim. Ini kita dah baca tadi. Kemudian waqala akharun, pandangan kedua, min hina khurujil imam, bermula daripada imam keluar sehinggalah habis solat. Maka ini kita dah baru baca tadi riwayat Abu Musa al-Ash'ari. Waqala akharun, pandangan ketiga, min hina tuqamus solah, bermula daripada iqamah solat Jumaat dilaungkan sampailah habis solat. Wassalatu indahum ala zahiriha, dan pandangan ketiga ini mengambil maksud yusalli qa'im, maksudnya ketika mana dalam solat, itulah waktu mustajab doa. Wakila, pandangan yang keempat, min hina yajlisul imam alal mimbar, bermula daripada waktu imam duduk di atas mimbar sampailah selesai solat. Wakila, pandangan kelima, akhiru sa'atin min yaumil jum'ah, waktu yang paling akhir sebelum masuknya maghrib, sebelum terbenamnya matahari pada hari Jumaat. Dan ini semua dinukilkan, kata qadhi, dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada lagi beberapa pandangan, ada menyebut inda zawal, ketika mana masuknya waktu Jumaat.
wa qila minaz zawal ila an yasira dhillu nahwa dhira'. Dan ada beberapa pandangan yang lain. Maka ini adalah beberapa pandangan yang kita sebut. Maka dalam mazhab Syafi'i, waktu yang dipilih adalah bermula daripada imam duduk untuk memulakan khutbah sehinggalah selesai salat fardu Jumaat. Itu adalah waktu yang mustajab. Baca hadis. Ila an tuqdas salah. Maka ianya adalah waktu daripada imam duduk untuk khutbah sehinggalah an tuqdas salah, imam selesai solat fardu Jumaat. Sepanjang tempoh khutbah dan solat, itulah waktu mustajab doa. Riwayat Abu Musa Al-Ash'ari. 1976 nak menceritakan bahawa hari Jumaat adalah hari yang terbaik dalam seminggu. Baca hadis dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda, khairul yaumin, sebaik-baik hari, dalam kurungan, dalam tempoh seminggu. Tala'at alaihi syamsu, terbit pada hari tersebut matahari. Sebaik-baik hari adalah hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat, khuliqa Adamu, diciptakan Nabi Adam. Wa fihi, pada hari Jumaat, udkhilal jannata, Nabi Adam dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi, pada hari Jumaat, ukhrija minha, Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga. 1977 nak menerangkan kiamat pun berlaku pada hari Jumaat. Terus baca. Sabda Nabi SAW, khairu yaumin, sebaik-baik hari, tala'an alaihi syamsu, terbit padanya matahari. Yaumul Jum'ah adalah hari Jumaat. Fihi, pada hari Jumaat, khuliqa Adamu, Nabi Adam telah diciptakan. Wa fihi, pada hari Jumaat, udkhilal jannata, Nabi Adam telah dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi, dan pada hari Jumaat, ukhrija minha, Nabi Adam telah dikeluarkan daripada syurga. Wala taqumus sa'ah, dan tidaklah terjadinya hari kiamat illa fi yaumil Jum'ah, kecuali pada hari Jumaat. 1978 dan beberapa hadis seterusnya nak menerangkan bahawa Allah memilih hari Jumaat untuk umat Nabi SAW. Dan umat-umat yang lain, orang Yahudi, mereka telah memilih hari Sabtu. Dan orang Nasrani, mereka telah memilih hari Ahad. Tapi Allah yang pilihkan hari Jumaat untuk umat Nabi SAW. Terus. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, nahnul akhirun, kami adalah orang yang paling akhir yang tiba di dunia. Wa nahnus sabiqun, namun kami adalah orang yang paling awal pada hari kiamat. Yang paling awal selesai adalah umat Nabi SAW pada hari kiamat. Baida di sini pada baris yang ketiga daripada bawah, kata Imam Nawawi, boleh diterjemahkan dengan perkataan ghaira, kecuali. Boleh juga diterjemahkan dengan perkataan ala. Dan juga boleh diterjemahkan dengan perkataan min ajli, wa kulluhu sahih. Semua terjemah adalah betul. Maka kita ambil terjemahan ghaira. Kecuali, anna kulla ummatin, setiap umat, utiyatil kitabah, telah diberikan kitab min qablina, sebelum daripada kami. Maka orang Yahudi telah dapat Taurat dahulu sebelum kita. Orang Nasrani telah dapat Injil dahulu sebelum daripada kita. Wa utinahu, dan kita hanya telah diberikan kitab, iaitu Al-Quran, min ba'dihim, selepas daripada mereka. Thumma hadzal yaumu, kemudian hari ini, iaitu hari Jumaat, alladzi katabahu Allahu alaina, hari Jumaat yang Allah telah tetapkan ke atas kita. Hadanallahu lahu, Allah telah bimbing kita untuk mendapatkannya. Allah telah bimbing umat ini untuk mendapatkan hari Jumaat sebagai hari untuk beribadah dalam seminggu. Hari pada waktu itu nak fokus dalam meminta berdoa kepada Allah dalam seminggu. Maka sabda Nabi SAW, "Fannasu lana fihi taba'." Maka adalah manusia kepada kita pada hari Jumaat adalah ikutan. Al-Yahudu ghada, orang Yahudi telah memilih keesokan hari, iaitu Sabtu. Wan Nasara ba'da ghadin, dan orang Nasrani telah memilih hari lusa
iaitu hari Ahad untuk ibadah mereka. 1979 lebih kurang sama, baca sampai habis. Seribu 1980 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, nahnul akhirun, kita adalah umat yang paling akhir datang ke dunia. Al-awwalun, yang paling awal akan dihisab, diselesaikan urusan pada hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita adalah umat yang paling awal akan masuk ke syurga. Baida, kecuali annahum, bahawa mereka utul kitabah, telah diberikan kitab min qablina, sebelum daripada kita. Wa utinahu, dan kita telah diberikan Al-Quran min ba'dihim, selepas daripada mereka. Fakhtalafu, namun mereka telah berselisih. Fahadanallah, maka Allah telah memberi petunjuk kepada kita lima terhadap apa-apa yang ikhtalafu, mereka telah selisihkan padanya daripada kebenaran. Fahadha, maka Nabi bagi contoh bahawa antaranya umat-umat yang terdahulu, mereka terlepas pandang untuk memilih hari Jumaat. Dalam keadaan Allah bagi pilihan kepada mereka. Fahadha yaumuhumul ladzi ikhtalafu fih, dan ini adalah hari Jumaat yang mereka telah berselisih padanya. Hadanallahu lah, namun Allah telah bimbing kita untuk mendapatkan hari Jumaat. Nabi nak terangkan betapa berharganya hari Jumaat sebagai satu anugerah bagi umat Islam. Sabda Nabi SAW, yaumul Jum'ah fal yaumulana, maka hari Jumaat ini adalah untuk kita. Wa ghadan lil yahud, keesokan hari, hari Sabtu adalah pilihan orang Yahudi. Wa ba'da ghadin, dan hari Ahad adalah pada waktu itu pilihan orang Nasrani. 1981 baca. Lebih kurang sama, baca sampai habis. Wa hadza yaumuhumul ladzi furida alaihim, dan ini adalah hari Jumaat yang Allah telah tetapkan ke atas mereka sebelum daripada kedatangan umat Nabi. Fakhtalafu fi, namun mereka telah berselisih padanya. Mereka tak nak hari Jumaat, mereka nakkan hari lain untuk hari mereka nak beribadah dalam tempoh seminggu. Maka sabda Nabi, fahadanallahu lah, Allah telah beri hidayah kepada kita akan hari Jumaat. Fahum lana, maka adalah mereka kepada kita pada hari Jumaat. Tabaun, adalah pengikut. Maka orang Yahudi telah memilih hari Sabtu, wan nasara ba'da ghadin, dan orang Nasrani telah memilih hari Ahad. Maka kata Qadhi Iyad pada baris yang pertama, al-zahir, maksud daripada annahu firida alaihim, Allah telah menetapkan kepada mereka untuk memuliakan hari Jumaat. Bighairi ta'yin, adalah pada waktu itu Allah tidak tentukan. Allah suruh mereka muliakan satu hari dalam seminggu. Wa wakkala ila ijtihadihim, dan Allah pada waktu itu serahkan kepada mereka hari apa yang mereka nak pilih daripada seminggu. Liiqamati syara'i'ihim, supaya mereka boleh mengamalkan amalan mereka, bagi perhatian fokus pada hari tersebut. Maka mereka telah berbeza pendapat. Maka ada yang memilih Sabtu, orang Yahudi, ada yang memilih Ahad, orang Nasrani, dan umat Nabi SAW, Allah telah pilihkan hari Jumaat. Lalu Nabi nak menceritakan betapa besarnya anugerah Allah kepada kita pada hari Jumaat, yang kadang-kala kita tak hargai, kita tak beramal pun pada hari tersebut. Terus riwayat seterusnya. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Huzaifah ibn al-Yaman, adallallahu, Allah telah memalingkan anil Jum'ah, daripada memilih hari Jumaat, man kana qablana, umat-umat sebelum kita. Fakana lil yahud, maka orang Yahudi telah memilih hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad, orang Nasrani telah mengambil hari Ahad.
Faja'a Allahu bina, maka Allah telah mendatangkan kita umat Nabi. Fahadana Allahu liyaumil Jum'ah, maka Allah telah memberi petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumaat. Faja'alal Jum'ah, maka Allah telah menjadikan Jumaat dalam kurungan Aidan lil muslimin, adalah hari raya mingguan bagi orang Islam. Wasabta, Allah telah menjadikan hari Sabtu dalam kurungan Aida lil Yahud, hari raya mingguan bagi orang Yahudi. Wal Ahada, dan Allah telah menjadikan hari Ahad Aidan lin Nasara, hari raya mingguan bagi golongan Nasrani. Wa kadzalika, maka sebagaimana daripada sudut pemilihan kita telah memilih yang terbaik, maka Nabi bersabda, wa kadzalika, maka begitulah, hum tabaun lana, mereka akan menyusuli kita, mengikuti kita pada hari kiamat. Macam mana dalam pemilihan hari dalam seminggu kita diberikan hari yang terbaik, mereka dapat hari yang lain, maka begitulah juga sabda Nabi pada hari kiamat, maka umat Nabi akan diberikan kemuliaan, diselesaikan segala urusan, dimasukkan ke dalam syurga paling awal, barulah umat-umat yang lain akan menyusuli dan mengikuti. Nahnul akhirun, kami adalah yang paling akhir datang ke dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah, dan paling awal yang akan selesai pada hari kiamat. Al maqdiyu lahum qabla al khalaiq, akan disempurnakan penghitungan sebelum daripada makhluk yang lain. Maka umat Nabi akan diselesaikan dahulu, barulah umat-umat yang lain hisab, perhitungan, dimasukkan ke dalam syurga. Wa fi riwayati Wasil, al-maqdiyu bainahum, yang akan disempurnakan perhitungannya di antara umat-umat yang lain. 1983 baca sampai habis, lebih kurang sama. (1984) nak menjelaskan yang tak ada dalam riwayat sebelum ini. Riwayat yang ke-1964 ada menyebut orang yang datang awal seolah-olah memberi korban unta, memberi korban lembu dan berterusan. 5 waktu yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis sahih Muslim ini. Namun tak disebutkan bahawa bila imam keluar, maka malaikat tidak lagi mencatat. Bila imam keluar untuk khutbah, maka disebutkan dalam hadis ini. Baca sanad dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumul Jum'ah", apabila datangnya hari Jumaat, kana ala kulli babin, maka berdiri pada setiap pintu masjid, malaikatun, satu malaikat, yaktubuna, yang akan menulis, al-awwal fal-awwal, siapa yang paling awal datang, malaikat akan tulis. Fa idza jalasal imam, apabila imam telah duduk untuk menyampaikan khutbah, fa idza jalasal imam, apabila imam telah duduk untuk menyampaikan khutbah. Sebentar. Okey. Maka apabila imam telah duduk untuk menyampaikan khutbah, tawus suhuf, maka para malaikat akan menutup buku catatan mereka. Mereka tak lagi mencatat siapa yang datang setelah imam memulakan khutbah. Waja'u yastami'un, dan malaikat akan datang menghampiri mimbar untuk mendengar khutbah. Az-zikr maksudnya khutbah. Wa matul muhajir, dan perumpamaan seseorang yang datang awal. Kamas al-muhajir at-tahjir, orang yang datang awal. Kamasalil ladzi yuhdi, perumpamaannya seperti seseorang yang memberi korban al-badanah, unta. Kemudian seperti orang yang memberi korban bakarah, lembu. Tsumma kalladzi yuhdi, kemudian perumpamaan orang yang datang pada waktu yang ketiga seperti orang yang memberi korban kambing. Tsumma kalladzi yuhdi dajajah, kemudian seperti seseorang yang memberi korban akan ayam. Kemudian seperti seseorang yang memberi korban al-baydah, akan telur. 1985 baca sampai habis. Terus
Riwayatnya lebih kurang sama daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli babin, bagi setiap pintu daripada pintu-pintu masjid, min abwabil masjid, malakun, ada satu malaikat, yaktub yang akan menulis, al awwal fal awwal, siapa yang datang awal ke masjid, maka dia tulis orang ni datang pukul berapa, pada waktu itu apa yang dia akan dapat pahala. Masalah, maka Nabi berikan perumpamaan, al-jazur, seperti seseorang yang memberi korban unta, summa nazzalahum, kemudian Nabi pada waktu itu mengecilkan pahala, contoh pahala, sehingga saghara, Nabi SAW menggambarkan kecil pahala orang yang datang lewat, seperti orang yang memberi korban, yang mendapat pahala korban al-baydah akan telur. Fa iza jalasal imam, maka apabila imam telah duduk, tuyatis suhuf, maka akan ditutup, akan dilipat buku catatan, wa hadaruz zikr, dan para malaikat akan hadir untuk mendengar khutbah. Pada baris yang ke Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada baris yang ke-2, bila kita baca bahawa apabila imam duduk, maka para malaikat akan menutup buku catatan mereka, kata Imam Nawawi, wa fihi istihbabul julus lil khutbah awwala su'udihi, maka daripada sini kita belajar bahawa sunnah seorang yang nak menyampaikan khutbah pada hari Jumaat, dia duduk dulu ketika mana dia ketika mana dia naik ke atas mimbar. Maka dia naik ke atas mimbar, maka pada waktu itu dia akan duduk terlebih dahulu. Hatta yu'zanal muazzin, sehinggalah muazzin habis melaungkan azan. Wa huwa mustahabun inda Syafi'i, dan di sisi Imam Syafi'i ketika mana muazzin melaungkan azan, imam duduk, itu adalah perkara yang sunnah. Terus baca. Maka hadis ini nak menerangkan kelebihan orang yang menunaikan qabliyah Jumaat. Ada yang kata sebelum Jumaat tak ada qabliyah sebab tak sunnah. Maka hadis ini menerangkan adanya qabliyah Jumaat. Maka Nabi SAW bersabda, mana kata salah, barang siapa yang mandi summa atal Jum'ah, kemudian datang untuk menunaikan solat Jumaat. Sebentar. Ya Tia, kejap. Ya Tia. Summa atal Jum'ah, kemudian dia datang untuk menunaikan Jum'ah. Fasalla ma quddiralah, dan kemudian dia solat apa yang telah ditetapkan untuknya. Maka sebahagian para ulama mengambil ini dalil untuk sunnah menunaikan qabliyah sebelum fardu Jumaat. Dan dalam mazhab Syafi'i sunnah menunaikan qabliyah sebelum fardu Jumaat. Summa ansata, dan kemudian dia diam sehingga imam selesai menyampaikan khutbah. Summa yusalli ma'ah, kemudian dia solat Jumaat bersama dengan imam. Ghufira lahu, akan diampunkan baginya ma bainahu wa bainal Jum'ah, di antara hari tersebut sehingga Jumaat berikutnya, wa fadla thalathati ayyam, dan tambahan 3 hari. Maka total 10 hari. Kenapa 10 hari? Kenapa tak cukup hanya dengan seminggu? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, kata Imam Nawawi rahimahullah, fihi fadilatul ghusl, daripada sini kita belajar, minta maaf bukan tu, mana tadi? Wa ziyadah thalathata ayyam, minta maaf, baris yang kedua, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Wa fadli thalathati ayyam wa ziyadah thalathata ayyam. Maka kenapa disebut 10 hari? Kata para ulama, maksud daripada sini adalah annal hasanata bi asyri amsalha. Setiap amalan Allah gandakan 10 kali. Sebab itu kalaulah dia solat satu Jumaat, Allah ampunkan dosanya selama 10 hari. Daripada satu Jumaat ke Jumaat berikut, dan tambahan 10 hari.
Terus baca riwayat seterusnya. Lagi sikit. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man tawaddaa barang siapa yang berwuduk fa ahsanal wudu dan berwuduk dengan sempurna. Thumma atal Jum'ah kemudian mendatangi Jumaat. Fastama'a lalu dia mendengar dengan teliti. Wa ansata dan diam. Daripada sini kata para ulama kita nampak diam sahaja tak sempurna, mesti mendengar dengan teliti. Banyak orang dia diam tapi dia tak mendengar penyampaian khutbah. Maka sunnahnya adalah mendengar dengan teliti dan diam. Ghufira lahu akan diampunkan baginya ma bainahu daripada Jumaat tersebut sehinggalah Jumaat berikut wa ziyadah salasata ayyam dan tambahan 3 hari wa man massal hasa dan barang siapa yang bermain dengan batu faqad lagha telah melakukan perbuatan sia-sia. Maka apa jua perbuatan selain daripada mendengar khutbah adalah dikira perbuatan yang mensia-siakan amalan dan pahala Jumaat. Kita akan sambung nanti insya-Allah. Petang tak sempat, lepas maghrib tak sempat. Kalau sempat pun mungkin pada jam 10.30. Kalau sempat. Nanti apa-apa kita akan maklumkan insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.